من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا dan telah menisyarat oleh musannif dengan katanya kata musannif dalam matan bil alif irfa' il muthanna wa kila dengan alif rafa' oleh kamu akan muthanna dan juga kila. Jadi kila itu ialah mulhaqum bil muthanna, ialah apa yang diilhaqkan dengan muthanna dan yang seangkatan dengannya kerana dia tidak menepati kriteria muthanna. Maksudnya dia tidak boleh masuk di dalam ta'rif muthanna. Tetapi dia juga menunjuk kepada makna dua. Maka dengan sebab itulah dikiaskan dia tu seperti muthanna. Maka dengan sebab itu dari segi hukum i'rabnya berlaku sebagaimana i'rab muthanna. Jadi isyarat musannif dengan katanya begitu ialah ila annal muthanna kepada bahawasanya muthanna yurfa'u bil alifi, dirafa'kan akan dia akan muthanna dengan alif. Wa kadzalika wakalna muthanna, seperti demikian itu, yakni seperti muthanna ialah syibhul muthanna, syibh muthanna. Syibh muthanna pun maksudnya ialah yurfa'u bil alifi juga. Apa dia yang dimaksudkan dengan kata syibhul muthanna ni? Wahwa, dan iaitu syibhul muthanna kullu ma la yasduqu alaihi haddul muthanna, tiap-tiap barang yang tidak terbenarlah alaihi di atasnya, di atas ma tu oleh had, yakni ta'rif muthanna. Jadi kalau kita pergi padu dengan ta'rif muthanna, jadi dia tak boleh nak masuk, tidak terbenar dia, tetapi dia ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa dia? Ialah dalam takrif itu antara ciri ialah salah satu daripada unsurnya ialah dia menunjuk di atas dua. Maka itu tapi bila kita nak masuk dalam keseluruhan takrif muthanna tu tak boleh. Tu. Dengan sebab itu dikatakan sebagai syibhul muthanna, maka hukum dia serupa dengan muthanna jugalah. Wa asyara ilaihil musannifu, dan telah mengisyaratlah oleh musannif ilaihi kepadanya, kepada syibhil muthanna al-musannifu al-musannif biqaulihi, dengan katanya kata musannif wakila. Jadi perkataan kila tu ialah isyarat kepada syibhil muthanna, yang juga setengah tempat lain dipanggil mulhaqun bil muthanna, yang diilhaq, yang dihubung, yakni yang dikiaskan dengan muthanna. Fama la yasduqu alaihi hadul muthanna, maka barang yang tidak terbenarlah di atasnya, di atas ma tu hadul muthanna oleh had muthanna, ta'rif muthanna, mimma dalla ala tsnaini, daripada barang yang menunjuk di atas dua item, dua benda, dua makna. Jadi lafaz itu dia menunjuk di atas dua.
Sama ada dua perkara ke, dua benda ke, dua panggil benda yang bertokar ke, dua makna ke, tak ada kira lah. Tapi dia tidak biziyadatin au biziyadatin, menunjukkan al-asna tu biziyadatin dengan ada tambahan. Tambahannya ialah alif nun. Tu. Jadi barang yang tak terbenar di atas oleh takrif musanna, apa dia ma la yasduku tu ialah mimma dalla ala asnain. Jadi kalau barang tidak menunjuk atas dua tu makna tak ada kaitan sikit kabut. Jadi kata dia tu dalla ala asnain itu bi ai sabab bi ai syai, yakni bi ziyadatin, dengan ada tambahan. Dengan ada tambahan itu dia akan menunjukkan makna dua. Au shib mimma dalla ala asnaini, ataupun au shibhiha, ataupun ataupun shibih ziyadah. Shibih ziyadah. Nak kata ziyadah tu tidak betul-betul juga, tapi makna shibih ziyadah. Shibih ziyadah tu dia macam apa? Macam tambah padahal bukan tambah pun. Tu. Macam isnani tu bukan tambah ni, tapi macam ada alif nun belakang tu makna macam tambahan. Jadi fahuwa, maka iaitu ma la yasduku alaihi hadul musanna mimma dalla ala sunani bi zatin aw shibiha mulhaqun bil musanna, ialah diilhaq. Diilhaq maksudnya dikiaskan dengan musanna. Tu. Fakila, maka tafri'nya bila begitu, jadi apabila begitu dah dia punya takrirnya, fakila, maka bermula lafaz kila, wakilta, dakilta, wasnaning, dan juga isnani, wasnataning. Pak perkataan itu mulhaqatum bil musanna, ialah diilhaqkan dia dengan musanna. Jadi macam kila, kilta, nak kata musanna tak boleh. Sebabnya dia panggil musanna ni dia kena mari daripada mufrad. Dia ada mufrad dia. Maka barulah boleh kita katakan musanna. Jadi kalau pakai mari berdegum begitu menunjukkan makna dua dengan tidak ada mufradnya, itu bukan musanna. Maka ini kalimah, ini lafaz dikatakan sebagai mulhaqatun bil musanna, ialah mulhaqah bil musanna, makna mulhaq dengan musanna. Limadza mulhaqatun bil musanna, limadza la yuqalu laha al musanna. Mengapa tidak dikatakan dengan mereka itu, yakni yang keempat ini, empat kalimah ini sebagai musanna, hanya mulhaqah saja? Li'annaha, kerana al-mazkurah atau al-arba'ah sana, kila kilta isnani wasnatani itu la yasduku 'alaiha, tidak terbenar di atasnya, di atas al-arba'ah sana atau al-mazkurah, haddul musanna, oleh ta'rif musanna. Jadi bila kita bentankan ta'rif musanna, makna tak kena. Tidak jami', dia panggil tidak jami'. Tidak jami' itu maksudnya tidak masuk dalam orang panggil kriteria musanna sebagaimana yang ditakrifkan. Walakin, akan tetapi, la yulhaqu kila wa kilta bil musanna, akan tetapi ya betul lah kila kilta ni diilhaqkan dia dengan musanna, tapi la yulhaqu, tidak diilhaqkan. Kila, akan perkata lafaz kila, wakilta dan lafaz kilta ni bil musanna dengan musanna tidak diilhaqkan illa idza udhifa, melainkan apabila diidafakkan akan keduanya. Diidafakkan akan keduanya, kila dan kilta ni, ila mudmarin, kepada isim domir. Kila, kilta tidak diilhaqkan dengan musanna, melainkan syarat dianya ialah kena idafak kepada isim domir. Jadi kalau dia tidak idafak kepada isim domir, maknanya tidak lagi dikiaskan, dihubungkan dengan musanna. Nahu wadzalika, mana kaunu kilta, kaunu kila wa kilta, makna yudafan, diidafakkan keduanya ila mudmarin itu. Nahu, ialah seumpama ja'ani kilahuma, telah datanglah akan daku oleh tiap-tiap daripada kedua mereka. Jadi sekarang kila itu mulhaqum bil musanna, limadha, kerana apa? Kerana dia tu diidafak kepada isim dhamir.
Jadi mana kalau dia tak diidafah kepada isim dhamir, tidaklah diilhaqkan dia tu kepada musanna. Begitu juga wa ra'aitu kilaihima. Maka i'rab dia mulhakum bil musanna, bermakna di-i'rabkan iaitu akan sebagai i'rab musanna, yakni marfu'nya dengan alif, maknanya nasab dan jarnya ialah dengan ya, yang mana dengan ya yang harah sebelumnya adalah fathah. Jadi wa ra'aitu kilaihima, telah melihat oleh aku akan tiap-tiap daripada kedua mereka itu. Wa marartu bi kilaihima, dan telah lalu oleh aku dengan tiap-tiap daripada kedua mereka itu. Waja'atni kiltahuma, untuk taknis, untuk muannas. Waja'atni, telah datang akan daku, kiltahuma, oleh tiap-tiap kedua daripada mereka itu perempuan. Tu. Wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bi kiltaihima. Tu. Jadi i'rab dia ialah i'rab musanna lah, sebab dia tu mulhakum, diilhaq dengan musanna. Kerana syarat dia nya makna dia kena idafah kepada isim dhamir, dan begitulah yang berlaku. Fa in udifa ila zahirin, maka jika diidafahkan keduanya, kila wa kilta ni. Kila dengan kilta ni kalau diidafahkan kepada isim zahir, kana adalah kedua-duanya, kila dan kilta tu. Kila dengan kilta ni bil alifi, dengan alif raf'an wa nasban wa jarron. Yani pada masa rafu' ko, pada masa nasab ke, ataupun pada masa jar. Jadi pada ketiga-tiga keadaan orang panggil i'rab itu ialah dengan alif semata. Bukan lagi dengan i'rab musanna. Tu. Mana contoh dia? Wazalika kaunuhuma, keadaan keduanya, kila dengan kilta ni. Udifa ila zahirin, diidafahkan kepada isim zahir. Nahu ialah seumpama ja'ani kilar rajulaini, telah datang akan daku oleh tiap-tiap daripada orang lelaki-laki itu. Wakilta al mar'ataini, itu makna masuk marfu'. Jadi marfu' dia kilta dengan alif. Dengan alif, kila, kilta, wa ra'aitu kilar rajulaini. Masih lagi dengan alif, wa ra'aitu kila, telah melihat oleh aku akan tiap-tiap daripada dua laki-laki. Wal kiltal mar'ataini, wa maratu bi kilar rajulaini, wa kiltar mar'ataini. Jadi tak kira lah masa rafu' ko, masa nasab ko, masa jar, semuanya adalah dengan alif lako. Kalaulah dia tu diidafahkan kepada isim zahir. Kalau diidafahkan kepada isim dhamir, barulah dia tu mulhakum bil musanna. Fahuma qala al-musannif falihadza, maka kerana inilah kerana ini yakni idza udifa ila zahirin kana bil alifi raf'an wa nasban wa jarron, qala al-musannifu, berkatalah oleh musannif. Jadi kerana inilah, kerana maknanya idafah dia, keadaan idafah keduanya kepada isim zahir itu adalah keduanya rafa' dengan alif, nasab dengan alif, jar dengan alif. Qala al-musannifu, berkata oleh musannif, wa qila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Sebab itulah musannif kata wa qila idza bi mudmarin mudhafan wusila, mana disambungkan, yakni diilhaqkan dengan musanna. Tapi manakala diidafahkan kepada isim zahir, maka luput syarat bagi ilhaq kepada musanna, maka berlaku i'rab dia ialah rafa', nasab dan jar itu ialah dengan alif semata. Summa bayyana an-nasnaini wasnataini, kemudian menyatakan oleh musannif rahimahullah taala bahawasanya lafaz itsnaini dan itsnataini yajriyani, berlakulah keduanya, berlaku oleh keduanya itsnaini dan itsnataini majral benaini wa benataini, pada tempat berlaku ibnaini dan juga wa benataini, yakni ibnaini dan wa benataini itu gap dia musanna. Jadi itsnaini dengan itsnataini itu dia berlaku pada tempat berlaku musanna, tapi dia isyarat dengan perkataan ibnaini dan juga ibnataini. Jadi fasnani wasnatani, itsnani dengan itsnatani itu tak bolehlah kita kata musanna, sebab dia luput syarat, mana tak la yasduku,
Hadul musanna alih. Apa? Sebab isnani itu maksudnya dia tidak ada mufradnya. Isnataini dia tidak ada mufradnya. Salah satu daripada orang panggil afrad yang di dalam ta'rif musanna itu ialah maksudnya bi ziyadatin, bermakna dia bermula daripada mufrad. Sedangkan isnataini itu makna dia tidak ada mufrad baginya. Berbeza dengan ibnaini dengan juga wabnataini. Ibnaini dia ada mufrad dia, ibnum, bentun. Jadi maknanya dia ditambahkan dengan alif nun ataupun ya nun pada masa i'rab. Maka fasnani wasnatani mulhaqani bil mutanna. Kalau begitu isnani dan juga isnatan itu diilhaqkan kedua mereka. Diilhaqkan maknanya dikiaskan, dihubungkan keduanya bil musanna. Isyarat makna musanna itu apa dia? Ibnaini dengan juga ibnataini. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahululah bayanuhu oleh kenyataannya, kenyataan mulhaq bil musanna tu. Wabnani wabnatani musannan hakikatan. Bermula lafaz ibnani dan ibnatan itu musannan, ialah musanna hakikatan pada hakikatnya. Sebab apa? Sebab dia ada mufrad dia. Tu. Qala summa dzakara al-musannifu rahimahullahu taala. Kemudian menyebut oleh musannif rahimahullahu taala annal ya'a, bahawasanya ya takhluful alifa, menggantilah ia akan alif fil musanna wal mulhaqi bih, pada musanna dan juga yang mulhaq dengannya dengan musanna. Fi halatayil jari wan nasbi, pada dua kelakuan jar dan juga nasab. Jadi kemudian muallif kita, musannif kita telah menyebut bahawasanya ya yang masuk kepada musanna dan juga mulhaq dengan musanna itu pada ketika jar dan nasab itu ialah takhluful alifah. Itu ialah menggantikan akal alif. Wa anna ma qablaha, dan bahawasanya ma yakni haraf barang yang sebelum daripadanya nya ya tu. Barang yang sebelum daripadanya, sebelum daripada ya. Ya yang ganti alif ya yang ganti alif ini barang yang sebelum pada ya. Kerana orang panggil ini berkaitan dengan huruf, maka huruf yang sebelum pada la yakunu tidak adalah ya ma qablaha tu illa maftuhan, malaikan maftuhan sahaja. Jadi kilai maknanya makna Muhammadaini, Zaidaini, tu. Jadi Zaidaini maknanya ya sebelum daripada ya tu tidak ada malaikat fatuh. Nahu ra'aitu az-Zaidaini, telah malah oleh aku akan dua orang yang bernama Zaid. Jadi ya tu takhluful arifah. Yang mana ya saat itu tidak adalah dia malaikat, ma qablaha tu mestilah maftuhan, patuh. Ra'aitu Zaidaini kilaihima, tiap-tiap kedua daripada mereka berdua. Yani kilai juga pada masa mansub ialah dengan ya. Jadi ya itu sebelum daripada ya tu haraf yang sebelum daripada ya tak dapat tidak mestilah maftuhan. Wa marartu bizaidaini kilaihima, contoh bagi majrur, telah lalu oleh aku dengan dua orang yang bernama Zaid, kilaihima, tiap-tiap daripada kedua mereka itu. Jadi bizaidaini majrur bil ba. Jadi majrur dia tu dengan ya. Ya tu mana? Ya yang mana ma qablaha tu ialah maftuhah, ialah difathahkan. Begitu juga kilaihima. Yang mana ya sebelum daripada dia tu ialah maftuh. Qala wa taraza bidzalika an ya'il jam'i, menjaga oleh musannif bidzalika dengan demikian itu, yakni bi qaulihi wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuhan. Makna dia jaga dengan perkataan itu ialah ani ya'il jam'i, daripada ya jamak muzakkar salim. Apa tafri'nya? Fa inna ma qablaha, maka bahwasanya barang yakni harah yang sebelum daripada ya il jam'i la yakunu tidak adalah illa maksuran, malaikat maksur, mana zaidina, muhammadina, muslimina. Tu. Jadi kalau ya yang menjadi alamat nasab dan juga jar pada jamak muzakkar salim, ya itu sifatnya ialah sebelum daripadanya, harah yang sebelum daripadanya ialah
maksur. Berbeza dengan musanna. Sebab itulah musannif mana syarah kita bawa wa anna ma qabla la yakunu illa maftuhan. Itu nak ihtiraz daripada ya'il jam'i. Wa hasilu ma dzakarahu. Bermula kesimpulan bare, yakni takrir yang menyebutlah akan dia akan ma tu oleh musannif annal musanna, bahawasanya musanna wa ma ulhiqa bih, dia bare yang diilhaqkan dengannya dengan musanna, yurfa'u bil alifi, ialah dirafa' akan dia akan musanna, dan juga wa ma ulhiqa, mana al mazkur min al musanna wa ma ulhiqa bih. Tu yurfa'u yakni al mazkur, kembali kepada nama al mazkur min al musanna wa ma ulhiqa bih, itu yurfa'u bil alifi, dirafa' akan dia dengan alif, wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan dinasabkan akan dia akan ma dzukira minal musanna wa ma ulhiqa bih itu, dan juga dijar akan dia bil ya'i dengan yo. Itu musanna dan juga ma yulhaqu bih. Wa hadza ini ma dzakarahul musannifu inilah anna al musanna wa ma yurfa'u bil alifi ilah, itu huwal masyhur, itulah yang masyhurnya. Huwa hadzani, inilah yang masyhur. Apa dia yang masyhur? Pandangan yang masyhurnya ialah musanna dan ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Itulah pandangan yang masyhurnya. Tapi was sahihu, yang masyhur itu tidak semestinya ialah yang sahih. Was sahihu, qaul yang sahihnya annal i'raba fil musanna wal mulhaqi bih. Qaul yang sahihnya bahasanya i'rab pada musanna dan juga mulhaq bih bil musanna biharakatin muqaddaratin, ialah dengan harakat muqaddaro alal alifi, di atas alif raf'an pada masa rafa' wal ya'i nasban wa jarron, dan muqaddarah di atas ya pada masa nasab dan juga pada masa jar. Tu. Jadi ialah pada zahirnya sama saja. Yurfa'u bil alifi, itu qaul yang masyhurnya, dia rafa' dia tu dengan alif betul-betul lah. Alamat rafa' dia tu ialah alif betul-betul, ya betul-betul pada nasab dan juga jar. Tapi qaul yang sahihnya bukan. Sebenarnya alamat nasab, alamat rafa' ko, nasab ko, ya mana alamat jar ko, ialah harakat muqaddarah. Harakat muqaddarah yang ditakdirkan dia tu di atas alif ataupun ya pada masa jar dan juga nasab. Qala wa ma dzakarahul musannifu, dan barang yang telah menyebutkan dia akan ma'tu oleh musannif min annal musanna wal mulhaqa bih, daripada bahawasanya musanna dan juga mulhaqa bih yakunani adalah keduanya musanna dan mulhaq bih bil alifi raf'an wal ya'i wa nasban, wal ya'i nasban wa jarron. Itulah apa yang telah menyebutkan dia oleh musannif daripada bahasanya musanna dan mulhaq bil musanna itu adalah keduanya dengan alif pada masa rafu', dengan ya pada masa nasab dan jar. Wal masyhuru, ialah yang masyhur. Ma zakaru musannifu tu, ialah yang masyhur fi lughatil arabi, pada bahasa Arab. Wa minal arabi, tetapi ada juga setengah daripada orang Arab yaj'alul musanna wal mulhaqa bih, sebahagian daripada orang Arab mereka yang menjadikan musanna dan juga mulhaqa bih itu bil alifi mutlaqan, dengan alif semata-mata. Lagu mana ja'ani, makna ja'ani apa nama, makna zaidani, gitu. Maknanya mutlaqan, pada mutlaqan tu makna raf'an wa nasban wa jarron. Tu. Maksudnya pada masa rafa' ke, nasab ke, jar ke, semuanya dengan alif belaka. Jadi fa yakulu, maka tafriqnya yakulu, berkatalah oleh seorang itu ja'ani zaidani kilahuma, sama ada musanna ataupun ya mari satu, ialah supaya syamil kepada musanna dan juga mulhaqu bih. Itulah kilahuma tu. Telah datang oleh dua orang Zaid, tiap-tiap kedua mereka itu. Wa ra'aitu zaidani kilahuma wa maratu bi zaidani kilahuma, semuanya dengan alif belaka. Itu setengah daripada Arab, orang Arab begitu.
Qala musannif rahimahullah taala warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudhnibi. Jadi selesai mu'alif kita berbicara tentang i'rab musanna, maka masuk pula mu'alif kita berbicara tentang i'rab jamak muzakkar salim. Warfa' bi wawin, rafa' oleh kamu dengan waw, wa biya ijrur, mana wajrur biya, wa wansibi, mana wajrur wansib biya, dan dengan yo engkau jarkan dan engkau nasabkan. Apa? Salima jam'in, akan yang sejahtera daripada jamu, yakni jamu muzakkar salim. Jadi jamu muzakkar salim rafa' dia dengan waw, nasab dan jarnya ialah dengan ya. Tu. Jadi bezanya dengan musanna tu ialah pada masa rafa'. Nasab dengan jar itu ialah dengan ya. Cuma sifat ya itu saja yang berbeza. Salima jam'in, mana amirin. Amirin itu isyarat kepada isi alam, nama orang. Wa muznibin, muznibin orang yang berdosa itu maksudnya ialah sifat, makna wasaf. Kerana syarat nak jadi jamak muzakkar salim sama ada isi alam ataupun wasaf. Sesuatu isim mufrad yang muzakkar, maka untuk nak buat dia jamak muzakkar salim, kita kena tengok kepada syarat dia sama ada dia tu isi alam ataupun dia sifat. Kalau tidak, dijamukkan dia akan sebagai jamuk taksir. Yang kita dengar daripada sama'i, dengar daripada orang Arab. Itu pasti adalah orang Arab akan sebutlah dengan orang panggil kalimah-kalimah yang tertentu. Tu. Jadi contohnya amirin, amirin tu tak ada jamuk lagi. Amirin tu tak jamuk lagi bila dijamukkan dia amiruna. Wa mudhnibin, bila dijamukkan jamuk muzakkar salim, wa mudhnibina wa mudhnibuna. Tu. Zakara qala syarihu rahimahullah taala Ibn Aqil, zakara al-musannifu kismaini yu'rabani bil huruf. Menyebut oleh musannif akan dua kisim yang mana di'irabkan akan dua kisim itu bil hurufi, ialah dengan huruf. Ahaduhuma al-asma'us sittah. Yang pertamanya daripada keduanya ialah isim 6. Telah menyebut musannif kita telah sebut. Yang keduanya watani al-musanna, dan juga mulhakum bih lah. Mana ialah musanna dua. Dulu asma'us sittah. Wa qad taqaddama al-kalamu alaihima, sesungguhnya telah terdahululah oleh kalam di atas keduanya, iaitu al-asma'is sittati dan juga musanna. Summa dzakara fi hadzal baiti, kemudian menyebut oleh musannif di dalam bait ini al-qismat salisa, akan kisim yang ketiga yang mana di'irabkan iaitu dengan huruf. Wa huwa jam'ul mudzakkari salimun, itulah jamak muzakkar salim. Wa ma humila alai, dabare yang ditanggungkan di atasnya, samalah dengan makna mulhakum bih. Di sana pada musannad tu panggil mulhakum bih. Yang ditanggung di atasnya maksudnya mana-mana kalimah yang menunjukkan makna jamak tapi tidak terbenar di atasnya oleh ta'rif, makna ta'rif jamak, jamak muzakkar salim. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya jam'il mudzakkari salim ini dewa mahumila alaih bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Ialah dengan waw pada masa rafa' dan dengan ya pada masa nasab dan juga jar. Qala wa asyara bi qawlihi, dan telah memberi isyarat, telah menunjuklah oleh musannif dengan katanya amirin wa mudhnibin ila ma yujma'u hadzal jalma, kepada bare yang dijamukkan akan sebagai jamuk ini. Jamuk ini ialah jamuk muzakkar salim. Wa huwa qismani, dan iaitu ma yujma'u hadzal jam'i ni, hadzal jam'a ni qismani, makna zu qismaini, ada dua kisim. Satunya isyarat kepada jamidun wa sifatun. Satunya jamid, isim jamid. Satu lagi wasifatun, ialah sifat. Sifat ni maksudnya dia tu mustaqun, istiqaq daripada kalimah yang lain. Qala fayushtaratu fil jamidi, maka disyaratkan pada isim jamid itu an yakuna alaman. Jadi isi alam lah sebenarnya bahawa adalah dia adalah isim alam, isi alam, nama orang, nama khas. Jadi maknanya dijamukkan dengan jamuk ini ialah isi alam li mudzakkar
li mudzakkarin. Ada min deh. Li mudzakkarin, bagi muzakkar. Lagi pula yakuna alaman li mudzakkarin akilin, bagi muzakkar yang berakal. Bagi muzakkar yang berakal. Jadi kata muzakkar tu tolak makna muannas. Dan akilin yang berakal. Jadi isi alam bagi yang berakal. Kalau bagi yang tak berakal tidak juga ni. Lagi pula ni khalian yang sunyi min ta'ittanisi, yang sunyi daripada ta'ittanisi. Walaupun nama orang jatuh tapi kalau ada tak ni tu. Ataupun tak tanis, jadi kalau perempuan tidak dijamukkan dengan jamuk ni lah. Buat dengan jamuk muannas salim. Wa minat tarkib dan khalian atau kepada minta ittanis. Wa minat tarkib itu atof kepada minta ittanis. Yani khalian sunyi daripada tarkib. Ada juga isi alam yang tarkib. Nih, hadarun maut, sibawai, tu. Ba'lah bakka, itu semua tu dipanggil alam mana tarkib masdi. Tu. Jadi sunyi dia tu daripada ta'itanis, lagi pula sunyi daripada tarkib. Fa illam yakun alaman, maka jika tidak adalah isim jami' sana. Isim jami' tu bukan isim alam. Lam yujma' bil wawi wan nuni. Nescaya tidak dijamukkan akan dia akan isim jami'. Isim jami' tu isim jami' sana kalau dia tu bukan isim alam, nescaya tidak dijamuk akan dia bil wawi wan nuni. Dengan waw dan juga num. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan fi rajulin, pada perkataan rajulin rajuluna. Tak boleh. Kerana dia isim jami' juga, rajulun isim jami'. Tapi dia bukan isim alam. Ya isim nakirah. Jadi tak bolehlah kita jamukkan akan jamuk ini. Itulah rajuluna. Naam ya idza sughira. Ya, ya dia kata saat ni na'am tu istidrak daripada kata fala yuqalu. Fala yuqalu, istidrak daripada kata fala yuqalu. Tak boleh dikatakan pada rajulin tu rajuluna. Ya betul lah begitu, tapi idza sughira, apabila ditasghirkan akan dia lafaz rajulun saat ni, jaza zalika, nescaya haruslah demikian itu, yakni dijamuk akan dia dengan waw dan juga nun. Mana contoh dia? Nahu wadzalika kaunuhu sughira, keadaan rajulun itu makna ditazkirkan dia nahu ila seumpama rujailin. Jadi rujailin ini bila kita nak buat jamak dia, boleh kita buat jamak dia dengan waw dan nun. Warujulain warujailuna, boleh. Boleh warujailuna. Tu warujailuna. Wala waspun. Mana? Warujailuna. Li'annahu, masyaallah. Li'annahu waspun. Kerana bahawasanya rujailuna, rujailun tu ialah wasaf. Dia sama ada isi alam ataupun wasaf. Begitu. Isi alam tu dia sebut ni mana isi jami', tapi syarat dia isi alam. Jadi kalau kira sudah agak isi alam dah. Dia kerana rujailuna tu dia dah jadi wasaf dah. Makna lelaki yang kecil. Dengan makna-makna yang tersendiri lah. Wazan tasghir ni. Tu. Li'annahu wasfun. Kerana bila ditasghirkan dia dah jadi wasaf dah. Bila wasaf boleh dah. Warujailuna. Tu. Wa in kana alaman, dan jika adalah isim jami' saat ni tu. Alaman dianya isi alam dah. Tapi li ghairi mudzakkarin, tapi bukan bagi lelaki. Lam yujma' bihima. Nescaya tidak dijamukkan dengan keduanya dengan waw dan nun. Tu. Tidak dijamukkan dengan warna. Fala yuqalu fi Zainabah, maka tak boleh dikatakan pada lafaz Zainabah Zainabuna. Kerana Zainabu tu isi alam lah dia, tapi dia bukan nama orang laki-laki. Wa kadza in kana alaman li mudzakkarin, begitu juga yakni la yujma' bihima, tidak dijamukkan dengan waw dan nun. Ini jamuk muzakkar lah. In kana alaman, jika adalah isim jami' itu ialah nama orang mana nak isi alam li mudzakkarin, bagi muzakkar tapi ghairi akilin, tapi tidak berakal. Mana dia?
fala yuqalu fi lahikin. Maka tak boleh dikatakan pada lahikin. Lahikin ni apa dia? Isma farasin. Nama kuda. Kuda tu kuda jantan. Tapi oleh kerana dia tu ghairi akilin, tak boleh kita kata lahikuna. Lainlah kalau kata lahikun tu dengan makna wasaf. Lahikuna tu adalah lahikuna. Itu wasaf. Tapi kalau lahik itu dah masyhur dah nama kuda, tu tak boleh kita buat jamak dia lahikuna. Kalau ada beberapa ekor kuda jantan nama dia lahiq belaka, pakai wak nama lahik belaka. Tak boleh kita jamakkan dia lahikuna, tak boleh. Sebab dia ghairi aqil. Tu. Wa in kana fihi ta'nita fihi ta'nisi sakinah. Jika adalah padanya pada isim alam itu ada ta'ut ta'nis, fakatalika, maka seperti demikianlah al-mazkur sani la yujma' bihima, tidak boleh dijamakkan dengan keduanya waw dan nun. Fala yuqalu fi talhah, fi talhata, tak boleh kita kata pada talhah walaupun nama alam bagi orang lelaki. Talhuna tak boleh sebab ada ta ta'nis walaupun dia nama orang lelaki. Tu. Jadi talhuna tak boleh. Tapi walau macam mana pun wa ajazu zalika al-kufiyuna, menaruskan demikian itu, yakni makana fihi ta'ut ta'nis, tapi nama bagi laki-laki lah. Itu oleh kufiyun, ulama-ulama nahu kufah boleh. Talhatu itu dijamukkan dia dengan waw dan nun, jadi talhuna. Wa kadzalika idza kana murakkaban, begitu seperti demikian itu juga seperti mazukira yang telah terdahulu itu, yakni tak boleh dijamukkan dengan waw dengan nun idza kana murakkaban, apabila isi alam saat ni, isi alam saat itu murakkab. Fala yuqalu fi sibawaihi, maka tak boleh dikatakan pada sibawaihi, sibawaihuna tak boleh sebab dia adalah murakkab. Tapi wa ajazahu, memperharuskan akan dia, akan orang panggil yujma' bihima fi murakkab ini oleh ba'duhum, oleh setengah mereka itu nuhah makna ataupun nahwiyin ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa na'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surah 93. Nah. Ya. 92. 92 lagi. Mana daripada bawah? Su'ilan daripada seorang atasnya qada sunnah. Daripada seorang atasnya qada sunnah zuhur. Okey. Qala musannifur rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang, yakni tentang seorang. Baca dah. Su'ila sunat zuhur qabliyah sudah dah deh. 93 deh. Bawah. Su'ila daripada seorang semaya setengah sunat kita masuk ke masjid ni, masuk ke masjid bawah sekali, 3 daripada bawah. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang masuk ke masjid padahal muadzin tengah ban atas ke seorang masuk ke masjid padahal ia dah agak air. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu anhu tentang seorang masuk ke masjid. Ia masuk ke masjid padahal ia dah agak air. Dan adakah boleh ia duduk kerana minum air, minum berdiri di tegah. Jadi minum berdiri di tegah. Di tegah bukan tegah tahring jadi maksudnya ialah sekarang tentang semaya tahiyatil masjid, lupuk kau tak lupuk dia masuk masjid bawa molek. Ialah kita ni kadang-kadang supaya kita dengan anak-anak
Bawa molek naik atas kereta pakat dagu nak minum air dagu. Atas rumah saat ni dia tak minum air ni. Tu. Jadi bawa molek masuk masjidnya dagu air ni. Dagu air dan masjid lon ini misal masjid lon ni kan dia ada kawi ke apa seperti sedia air ni. Jadi bawa molek masuk masjid dagu air. Dan adakah boleh ia duduk kerana minum berdiri di tegah kerana adakah boleh ia duduk kerana minum berdiri di tegah. Gitu. Jadi adakah boleh ia duduk? Boleh duduk tu maksud dia supaya dia tu tak luput tahiyatul masjid. Begitu. Kerana minum berdiri di tegah. Di tegah akan sebagai makruh ni. Adakah duduk diuzurkan qadar hajat minum air? Dan adakah jadi luput tahiyatul masjid atau tiada? Situlah tempat dia. Jadi sekarang dia masuk masjid, bawa molek masuk dalam masjidnya dagu ni. Allah dagu ni, kering tekak ni. Jadi sekarang ni ialah dah dagu kat minum lah, minum. Soalnya kalau minum bila berdiri jadi makruh. Jadi boleh kau dia duduk. Dia duduk tu jadi meluputkan tahiyatul masjid kau tidak. Situlah isu dia ni. Maka dijawabnya bahawasanya ulama ulama sesungguhnya telah menyatakan dengan bahawasanya luput tahiyah dengan duduk dengan sengaja. Satu, mana luput sengaja kita masuk masjid sengaling pisah duduk, luputlah tahiyatul masjid. Tak banyak lainlah dengan lupa lah kan, bakal duduk aku tak sembahyang, tu lupa. Maknanya dia boleh bangun untuk sembahyang tahiyatul masjid. Dan jikalau pendek sekalipun sengaja sekali pisah duduk walaupun sebentar aja sekalipun luputlah tahiyatul masjid. Tu sebab sengaja. Maka jika ia duduk atas berdiri dua kakinya. Jadi dia duduk tu bukan duduk betul-betul, bukan duduk dengan punggung. Duduk berdiri di atas kaki. Tahulah ni. Dia jangan dihantarkan dua punggungnya kepada bumi. Tu. Duduk mana duduk? Kita jenjai atas harga panggil hujung ni. Tapak kaki tu. Tu. Dan jangan lama perceraiannya. Jangan lama sangat. Dalam hal gitu jangan lama. Nak minum air tak ni? Kerana nak minum bila berdiri takut makruh. Jadi takut jadi makruh minum bila berdiri. Kemudian duduk tu duduk jenjai atas hujung jari, tidak letak punggung. Tidak letak punggung atas bumi. Dia jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Maka tiada luput tahiyatul masjid. Begitu cara dia. Tu. Maka harus ia kerjakan tahiyah kemudian daripada dia duduk cara lagu saat ni dah. Duduk berdiri atas kaki tu. Duduk berdiri atas kaki. Dan jika tiada tiada lagi tahiyatnya. Jika tiada, maksudnya kalau dia tidak duduk lagu saning, maksudnya letak punggung ke ataupun lama duduk lagu tu pun tak boleh lama, sebentar aja. Qadar minum air aja. Qadar minum air ni tak lama kalau betul-betul hanya qadar minum air. Lama bila-bila duduk minum air duduk buah pula dalam keadaan lagu tu tak boleh lah. Lagi tiada lagi tahiyahnya, mana tak ada dah, tak boleh lah. Bolehlah duduk semaya tahiyatul masjidnya. Begitu. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Seorang masuk ke masjid waktu karahiyah. Molek masuk masjid kebetulan. Masa tu ialah waktu karahiyah. Karahiyah tu makna karaha, makna tahriman lah. Are semaya. Makna seperti matahari tengah naik, remban-remban matahari, kuning-kuning matahari. Tu. Molek masuk masjid, matahari kuning-kuning matahari itu makna piring bawah matahari sudah mencecah ufuk dan dia sedang masuk sehinggalah tenggelam piring atas. Masa tu dia panggil waktu kuning-kuning matahari. Maka ia sembahyang tahiyatul masjid. Ia ihram lebih daripada 2 rakaat. Maksudnya dia sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Tu masuk ihram tu makna sembahyang dah. Tu. Jadi tak apalah orang panggil waktu tahrim pun karahiyah pun kerana ada sabab. Sababnya masuk masjid sana, semaya tahiyatul masjid. Tu. Tapi dia semaya tu mana dia ihram, maksudnya dia semaya tu lebih daripada 2 rakaat. Adakah jadi atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya sah ia ihram dengan lebih daripada 2 rakaat.
Dan jika waktu karahiyah sekalipun kerana sembahyang yang mempunyai sabab. Nah, kerana dia panggil masuk dalam sembahyang yang ada sabab. Nah, tak apa. Su'ila radhiyallahu an, adakah hasil fadilat tahiyatil masjid dengan ia mengerjakan sembahyang fardu atau sunat seperti sunat qabliyah? Ada orang iqamah. Nah, sudah orang azan, sembahyang sunat qabliyah. Jadi dia tak ada niat lah, orang panggil tahiyatul masjid. Nah, ataupun dah orang iqamah ada sembahyang fardu zuhur. Nah, jadi dapat kodok fadilah tahiyatul masjid bagi subuh atau zuhur. Mana sunat seperti sunat qabliyah bagi subuh atau zuhur sama ada diniatkan serta keduanya atau tiada. Sama ada dia niat serta semaya fardu zuhur tu dia niat juga tahiyatul masjid satu, ataupun dia tak niat. Ataupun dia semaya sunat qabliyah saat ni dia niat sunat qabliyah serta niat tahiyatul masjid, ataupun dia tak niat. Dua-dua tu seperti barang yang disebut pada bahjah, pada kitab bahjah, atau tiada hasil mana fadilat tahiyatul masjid tak dapat tiada melainkan dengan diniatkan keduanya. Apa hukumnya? Jadi kalau saat itu masuk niat, kotak niat tak ada kira dapat fadilat tahiyatul masjid dengan semaya fardu dan juga semaya sunat qabliyah tu. Tetapi dalam kitab seperti barang yang disebut atau tiada hasil. Jadi selain daripada sebut dari kitab bahjah tu makna tak hasil, melainkan kena niat tahiyatul masjid baru hasil. Itu makna soalan dia. Nah, maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya hasil fadilat tahiyah jikalau tiada ada diniatkan tahiyah sekalipun, dan ialah yang muktamadnya. Sebab hasil maksud. Nah, maksud daripada tahiyah itu ialah jangan duduk sebelum daripada sembahyang. Bukannya diri semaya tu yang dimaksudkan. Maksudnya bukan semaya yang tertentu dengan nama orang panggil tahiyatul masjid, tidak. Asalkan kita tu semaya dulu sebelum daripada duduk. Maka itu hasil dengan semaya fardu, dengan semaya sunat qabliyah. Tapi ini di atas qaul yang muktamadnya. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang masuk ke masjid padahal muazzin tengah ban. Molek dalam masjid, muazzin duk sedang azan, adakah ia jawab akan ban dahulu atau ia semaya tahiyatul masjid selalu? Itu biasa berlaku biasa berlaku ni, biasa berlakulah dan keadaan manusia tu macam-macam lah. Jadi masuk tu imam azan, tu imam mana muazzin azan. Ada yang tunggu, ada yang semaya tahiyat selalu. Jadi yang mana yang lebih aulanya, yang lebih utama? Maka dijawabnya radhiyallahu an bahwasanya ia seorang saat ni. Tetap kalau dia masuk muazzin duk tengah bel, ia dahulukan menjawab ban, kemudian ia semaya tahiyah. Jawab bel dulu. Tapi kalau orang semaya selalu pun tak ada gapo juga. Tak payahlah kita tu orang panggil bersungguh sangat. Kerana tiada luput ia berdiri menjawab ban itu jika tiada panjang perceraian. Maksudnya tiada luput ia berdiri, maksud tiada luput tahiyatul masjid. Maksudnya lepas dia tu orang panggil jawab sudah selesai azan, dia baru semaya tahiyatul masjid, boleh lagi. Bukan kata luput dah lama. Dia sebab dia begini, kita masuk dalam masjid walaupun kita tidak duduk, kalau kita masuk duduk caca lama tak semaya lalu, luput juga. Kita tidak terus semaya. Dia adalah qadar masuk, dia makna lama. Diri lama, luput lah. Kerana seolah macam kita tu i'rad daripadanya. Tu. Kerana kita duduk masyhur dengan benda yang lain. Mana tidak duduk semaya, bermakna tak sih semaya. Orang panggil tahiyatul masjid. Jadi sekarang dengan qadar masuk kita jawab B tu tidak luput lah. Orang panggil makna tahiyatul masjid. Tu. Tidak terjejah, tidak mudarat bagi kita semayanya. Itu maksud dia tiada luput ia berdiri menjawab B tu. Tidak luput gapo? Tahiyatul masjid. Dengan sebab kita duk jawab B. Jadi kita dapat dua kelebihan. Itu menunjukkan gapo? Itulah menunjukkan ataupun dalil menunjukkan jawab orang azan tu fadilat tu dia besar. Ning hok tidak kerana orang panggil nak semaya tahiyat tu mana duk cokoh dah. Orang azan tak jawab sebab kita anggap benda tu lekeh. Tak berdoa, orang panggil dengan doa selepas azan apa
Kita anggap mudah, anggap remeh, benda-benda yang kecil begitu. Jadi benda yang begitu makna kita buat semua, itulah dia akan jadi besar. Dia besar suatu perkara itu makna kerana kita anggap benda tu besar pada agama. Jadi sekadar kita berdiri itu jawab azan itu tidak meluputkan tahiyatul masjid. Su'ila radhiyallahu anhu, seorang masuk ke masjid. Cerita orang masuk ke masjid gini. Masuk ke masjid, maka sembahyang tahiyah. Kemudian ini Masjidil Haram. Kemudian dia masuk Baitillah, masuk dalam Kaabah. Jami hari ni tak boleh tak boleh nak tasawur masuk dalam Kaabah ni. Tu. Yang masuk dalam Kaabah tu orang-orang besar ni. Tu. Jadi maka sembahyang tahiyah. Kemudian ia masuk Baitillah. Adakah ia sunat pula ia sembahyang tahiyah atau tiada? Tu. Dia masuk Masjidil Haram, dia tahiyah, sembahyang tahiyatul masjid tu. Lepas tu dia masuk masjid Baitillah pula. Tu. Maka jawabnya tiada sunat baginya ia sembahyang tahiyah. Lagi di dalam Kaabah tak sunat dah. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang masuk ke masjid, maka pergi tawaf dengan tiada tahiyatul masjid lah. Itulah kebanyakannya begitulah orang ni. Apa lagi zaman kita sekarang ni, makna kan orang tu bersesok-sesok. Apatah lagi dengan secara ramai orang baru tu memanglah. Jadi dia ikut mutawif dia ni. Jadi masuk ke masjid, maka sembahyang tahiyah. Kemudian daripada masuk masjid, maka pergi tawaf dengan tiada tawaf. Pakai pergi tawaf selalu. Kemudian tak kala selesai tawaf, ia sembahyang sunat tawaf. Adakah memadai bagi tahiyah atau tiada? Dia sembahyang sunat tawaf tak ni? Maka dijawabnya memadalah 2 rakaat ia sembahyang sunat tawaf daripada keduanya, daripada tahiyatul 2 rakaat tahiyatul masjid. Memadai. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang sembahyang 2 rakaat. Kemudian daripada sudah ia sembahyang fardunya. Adakah ia niat qabliyah atau ba'diyah? Dia sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada sembahyang sudah dia sembahyang fardu, adakah ia niat sunat qabliyah atau ba'diyah? Maksudnya dia tak sembahyang lagi lah sunat qabliyah ni. Maka dijawabnya radhiyallahu an, bahawasanya sunat bagi orang yang syok. Sunat bagi orang yang syok ia sembahyang lain yang qabliyah dan ba'diyah, kerana tiada memadai sebab syok pada ta'yin pada qabliyahnya dan ba'diyahnya. Ramli kabir. Jadi maksudnya ialah kalau dia syok tentang qabliyah dan ba'diyah, dia sembahyang hak lain. Bukan sembahyang tu lah. Tu maksud dia ni. Mana sunat ia sembahyang lain daripada qabliyah dan ba'diyah. Sebab dia syok pada niat. Kerana sungguh daripada munafin niat ialah at-taraddudu. Mana taraddud. Dia syok tentang qabliyah ataupun ba'diyah, maka dia sembahyang lain daripada kedua tu. Tak tahu sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Kerana sebab syok pada ta'yin pada qabliyahnya dan juga ba'diyahnya, itu kata Syekh Ramli pada kitab Kabir. Su'ila radhiyallahu an, jika ia niat sembahyang sunat 2 rakaat, sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah, mana dia sunat niat sembahyang 2 rakaat, dia niat sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Tiada kosaknya akan muakkadnya pula. Jadi oleh kerana kita tahu bahasanya sembahyang sunat zuhur ini qabliyahnya ada muakkad, ada ghair muakkad. Begitu juga ba'dah. Lepas daripada zuhur ada muakkad, ada ghair muakkad. Jadi dia tak ada niat huk muakkad itu. Tu. Dan yang ghair muakkadnya dia tak bezakan. Dia sembahyang 2 rakaat je. Sebagaimana huk biasa-biasa kita buatlah. Ana jaga je huk sembahyang 4 rakaatnya. Huk juru, huk rajin je. Huk 4 rakaat tu. Jadi tak ada lah kita niat muakkadnya. Tu. Adakah jatuh bagi muakkadnya, berlaku bagi muakkad kau tidak? Kita tak niat muakkad. Maka dijawabnya bahawasanya dipalingkan yang muakkadnya, automatik dia jadi muakkad. Tak payahlah kita niat muakkad. Ni maksudnya ialah muakkad tu tidak perlu diniatkan. Automatiknya bila kita buat 2 je bermakna huk muakkad dah tu. Dengan tiada berkehendak kepada niat, yakni niat muakkadnya. Tak okeylah kita nak sembahyang 2 rakaat kita buat huk ghair muakkad. Itu tidak munasabah.
berkehendak kepada niat lagi, yakni niat kata muakkad ramli kabir, itu dia panggil insiraf dengan sendirinya. Nah, supaya inilah juga macam haji atau umrah. Kalau kita tak buat hak wajib, walaupun kita niat sunat sekalipun, dia jadi wajib. Dia insiraf kepada itu di antara yang diistisnakan. Jadi maknanya su'ila radhiyallahu an, seorang mengkodo ake sunat Idul Fitrah. Dia kodo semaya sunat Idul Fitri. Nah, ia semaya serta dengan Idul Adha. Serta ni dia nak waktu inwan dah ni. Dengan takbir yang satu, adakah harus atau tiada? Oh, dia nak macam haji kirong lah ni. Makna haji dengan umrah satu perbuatan. Nah, jadi dia semaya bangun ni, semaya sunat Idul Adha. Maknanya bangun ni hok dulu, hok semaya gaya puasa dia tak dia buat. Nah, dia nak qada. Dia buat masa semaya sunat Idul Adha. Jadi qada hijau lagi tu. Maka dijawabnya tiada memadai, tak boleh. Sebab dia tak boleh tadakhul kerana maksud keduanya adalah berbeza. Dan terteguh. Mana tiada memadai, bukan setakat bahkan terteguh dihimpunkan keduanya, satu takbir dan satu tasyahud, setengahnya qada dan setengahnya ada, mana tak boleh. Dan tiada ada bandingannya pada mazhab Ramli, pada mazhab kata Syekh Ramli Kabir. Su'ila radhiyallahu an, daripada lama qadar yang dinamakan panjang luput sunat wudu. Kita ambil air semaya, maka sunat kita semaya sunat wudu. Tapi janganlah senggan waktu yang lama. Oh, habis kok sebatai kau misalnya. Ataupun lama duk buah lama baru nak semaya sunat wudu. Boleh kau dok. Jadi tak boleh panjang sangat perceraian dia antara wudu dengan semaya sunat wudu tu. Jadi qadar yang dinamakan panjang itu setara mana? Yang meluputkan sunat wudu. Dan demikian lagi sunat tahiyatul masjid, berapa lamanya? Masuk dalam masjid duk cacet. Tak duduk. Walaupun duk cacet, tak semuanya. Kalau lama sangat, dia luput juga tahiyatul masjid. Jadi lama mana tu? Panggil panjang tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an. Bahasanya luputnya dengan panjang lama, masanya pada uruf. Kira pada uruf. Kata orang banyak. Orang panggil lama tu dia panggil panjang kodok. Tu. Tapi kalau kita nak ukur dengan orang panggil putus mualak pada bab ambil air semaya, ialah kering. Kering air itu pada iklim yang sederhana, tubuh badan, hawa tubuh badan yang sederhana. Itu dia panggil putus mualak lah kalau kering dulu. Sunatnya orang panggil mualak. Dia ni lama berdiri duduk caca, orang panggil lama tu secara tu baru nak semaya tahiyatul masjid. Mana tak boleh, luput juga walaupun tak duduk sekalipun. Itu kira pada uruf lah. Su'ila radhiyallahu anhu en salah ni en daripada en salatil ghaflah, bukan naflah tu. Ghaflah. Yakni semaya sunat awabin. Semaya sunat awabin juga dipanggil semaya sunat ghaflah. Itu antara maghrib dengan isya. Jadi semaya sunat ghaflah, yakni semaya sunat awabin ni berapakah sekurang-kurangnya? Bagi kita orang yang malas ni, kita tanya hok sekurang-kurangnya. Orang rajin dia tanya hok paling banyak. Kita duk kacau tanya hok paling minimum. Orang kita tak akan tanya hok maksimum. Malah lebih tanya. Mungkin suruh kita buat ke pula. Tu. Ambillah sekadar-sekadar kita. Jadi, semaya sunat awabin atau sunat ghaflah ni, hok paling sedikit tu sekadar mana? Berapa rakaat? Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya adalah sekurangnya memadai 2 rakaat, memadai dengan niat mengerjakan semaya dan yang niat mengerjakan semaya. Jadi memadailah, dapatlah fadilat sunat awabin ataupun ghaflah saat ni 2 rakaat pun tu. Dan yang akamalnya bahawasanya diniatkan sababnya. Diniatkan dia punya sabab itu. Jadi kalau kita tak niat pun makna boleh dah. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada sembahyang isyraq
Adakah lain daripada sembahyang sunat duha atau iya jua. Yang ni sembahyang sunat isyraq tu ialah sembahyang duha lah tu. Ataupun isyraq lain, duha lain. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, ni pandangan muallif kita rahimahullah taala, bahawasanya ialah duha. Ringkas je jawab dia ni. Sembahyang sunat isyraq tu sembahyang sunat duha dah tu. Tapi ada yang kata lain-lain suku, isyraq lain, duha lain. Suila radhiyallahu an, daripada sunat qudum, sunat selamat datang. Yakni kita kembali daripada safar. Sunat ni kita tu sebagaimana semaya sunat musafir. Kita nak pergi musafir, kita nak safar. Ni kita selamat datang, mana kita sampai daripada safar. Jadi daripada sunat qudum bahawasanya adakah sunat semaya di dalam masjid tiada boleh ganti di semaya pada yang bukan masjid, seperti di rumahnya siapa masuk dalam rumah dah. Semaya sunat apa tu? Semaya sunat qudum. Boleh ke tak lagi tu? Dan lagi disyaratkan dahulu daripada masuk ke rumahnya, ataupun sebelum daripada masuk syarat dia, sebelum daripada masuk rumah. Dia masuk dalam rumah, tak adalah semaya selamat qudum. Tu. Jadi sebelum daripada masuk ke rumah, jadi sama ada syarat dia kena masjid ke, ataupun kalau tidak masjid pun tak apa juga. Tu. Itu ada beberapa masalah. Dan jika tiada hasil sunat qudum. Maksudnya kalau dah masuk dalam dalam rumah, tidak hasil sunat qudum, tak jadilah sunat qudum tu dengan fadilat yang khusus. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, kata Syekh yang ampunya tarjumuh, tiada aku lihat di dalam ibarat kutub kebanyakan ulama di sembahyang di dalam masjid, iaitu lain daripada 2 rakaat pada tatkala masuk ke rumahnya. Maka menunjukkan pada tatkala nak masuk ke rumahnya, menunjukkan tiada hasil jika bukan di masjid. Tu. Maksudnya sebelum sampai ke rumah lah. Sebelum sampai ke rumah kita kena singgah masjid. Kalau anak agak Masjid Badai Laya tu lah, Masjid An-Naim tu. Masjid An-Naim. Tak ada nama lain dah, Masjid An-Naim ni. Atau sudah ia masuk ke rumahnya. Maka menunjukkan tiada hasil jika bukan di masjid, atau sudah ia masuk ke rumahnya. Maknanya tidak hasil lah. Tidak hasil. Dia masuk dah ke rumahnya. Lepas tu pergi masjid nak semaya ni. Tak boleh juga, tak hasil. Maksudnya tidak hasil. Sebelum masuk ke rumah dan kena semaya di masjid. Itu yang zahir di sisi ampunya terjemah. Su'ila radhiyallahu an, pada kata fuqaha, pada sembahyang duha sebanyaknya 12 rakaat, dan yang afdalnya 8 rakaat. Jadi pertanyaannya ialah, pada perkataan fuqaha sembahyang duha ni sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Tu ada pada satu qaul mengatakan begitu. Tapi yang afdalnya 8 rakaat. Jadi di sini pun kita dah rasa muskil dah ni. Jadi kalau begitu, mengapa pula orang panggil sebanyaknya 12 rakaat ni? Tu. Afdalnya ialah 8. Maka apa faedah yang demikian itu? Apa faedah kata 12 rakaatnya sebanyaknya? Sedangkan yang afdalnya ialah 8. Jadi kalau kita buat lebih daripada 8, kurang dah tu. Tu. Tak kalau itu daripada 12 rakaat, atas kaul yang mengatakan 12 rakaat tu, apa faedah buat 12 rakaat? Kalau 8 itu adalah yang afdal. Di atas kaul ini, di atas kaul mengatakan 12 ni, maka dikatakan tiada lazim banyak bilan. Maka ni bukan jawab lagi ni, dalam soalan lagi. Maka dikatakan dalam soalan itu dia ada jawab apa dah. Maka dikatakan tiada lazim banyak bilan rakaat itu afdal daripada sedikit rakaat. Jadi kalau ini dia bercanggah dengan kaedah ni. Mana orang panggil dalam kaedah fiqh kita, mana barang yang banyak perbuatannya maka lebih afdal. Banyaklah fadilatnya. Seperti semaya qasar, itu dia buat bandingnya. Semaya qasar pada safar afdal daripada tamam. Kita semaya 2 rakaat itu lebih afdal daripada 4 rakaat. Semaya qasar. Dan disebutkan pada syarah Raud, syukur kamalnya 4 rakaat. Pula tu soalan dia. Maka dijawabnya radhiyallahu an. Dijawab oleh radhiyallahu an, maka atas kaul yang muktamaknya semaya duha dan lagi afdalnya itu 8 rakaat jua.
Kaul yang muktamad sebanyak-banyak rakaat duha itu ialah lapis, dan sebanyak-banyaknya dan yang afdalnya ialah lapis, sekat lapis aja. Bermakna kalau lebih daripada lapis itu bukan duha dah lah tu. Tu. Itu kaul yang muktamadnya begitu. Sebanyak-banyak duha dan lagi afdalnya itu ialah 8 rakaat jua. Dan kaul yang berkata dengan bahawasanya di sembahyang duha 4 afdal daripada 8 rakaat, tiada dihiraukan katanya, tak sedok ambil peduli lah. Mana tak sedok duk cara, makna abaikan. Perkataan itu abaikan. Hak perkataan berkata 4 rakaat lebih afdal daripada 8, hak tu abaikan. Dan khilaf ulama pada bilangan rakaat sunat duha. Dan bersalah ulama pada bilangan sunat duha tu, hak tu abaikan. Kata setengah ulama 12 rakaat, demikianlah yang disebut oleh Imam Nawawi pada Minhaj. Imam Nawawi sebut dalam kitab Minhaj dia, kata setengah ulama begitu, ada 12. Dan Syamri Kabir dan Saghir, mana Ramli Kabir dan juga Saghir bagi 8 jua. Jadi demikianlah yang disebutkan oleh pada, dan Syekh Ramli Kabir dan Saghir 8 jua, itulah yang dimuktamadkan. Mana pandangan yang muktamadnya ialah 8 rakaat je sembahyang duha ni, tak ada sampai 12. Jadi kalau begitu tak timbullah mana sebagaimana kenyataan hak tadi, hak soalan sana ni. Dan jikalau ia sembahyang 10 rakaat, maka yang 8 itu jatuh sunat duha, dan yang 2 rakaat batal. Mana batil? Tak jadilah ni. Tu. Jika dia ketahui, kalau dia tahu dan sengajanya, dia tahu kata tak boleh. Sekat 8 rakaat je kalau yang muktamadnya sembahyang duha. Jadi wak lebih lagi tu bukan dah tu. Hak luar dia tu orang panggil. Su'ila radhiyallahu an, adakah harus dihimpunkan 8 rakaat 1 takbir dan 1 tasyahud, pakai bangun selalu. Wak sekali agung 8 rakaat sembahyang duha tu pakai wak 1 takbir sahaja, 1 tasyahud dan juga 1 salam lah. Dan sembahyang 4 rakaat 1 takbir atau 6 seperti witir atau tiada, ataupun wak 4 rakaat 1 takbir, ataupun 6 rakaat. Tu wak pandai-pandai kita, wak ikut kita lah nak wak lagu-lagu manuk gitu. Serah nak wak 4 rakaat 1 salam, 1 takbir ataupun 6 rakaat, maka dijawabnya dengan bahawasanya harus dihimpunkan sekaliannya atau setengahnya 1 takbir dan 1 tasyahud. Tetapi tiap-tiap 2 rakaat itu afdal. Tu maknanya boleh nak wak 4 ko ne ko 1 takbir. Tapi 2 rakaat wak 2 tu adalah afdal. Bersalahan witir tak serupa dengan witir, tiada boleh melainkan 1 tasyahud atau 2 tasyahud pada akhir keduanya. Tu. Akhirnya dia kena buat 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Tu tak sama. Qala su'ila radhiyallahu anhu, pada seorang ia sembahyang sunat duha 10 rakaat. Adakah jadi yang 2 rakaat yang lebih daripada 8 rakaat sana? Jadi atas ni kata, dia kata batil, makna batal, tak jadi ni. Ni tanya pula adakah jadi atau tiada jadi, lagi tiada sah, tak jadi lagi tiada sah. Dan adakah boleh diamalkan atas kaul yang menyatakan kata 12 rakaat tiada boleh kita amalkan pada fadail? Maka dijawabnya tiada memadai barang yang lebih daripada 8 rakaat daripada sunat duha pada orang yang sengajanya lagi mengetahui. Kita tahu dah maksudnya sakat 8 rakaat tak sah lah. Kalau kita buat juga mana tak jadi. Dan tiada diamalkan dengan hadis yang dhaif pada umpama ini. Qala su'ila radhiyallahu anhu ila akhir, Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.